اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 115, baris yang ketujuh daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Pertama daripada 3 bahagian dosa. Dosa meninggalkan segala wajib-wajib yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas engkau, daripada sembahyang atau puasa atau zakat atau kafarah atau lainnya termasuk haji, maka hendaklah yakni wajiblah engkau qadakkan seberapa mungkin yang dapat daripada segala wajibat, segala kewajipan yang ditinggalkan itu, kewajipan sembahyang, puasa, zakat ataupun kafarah. Ini bahagian dosa yang pertama daripada 3 bahagian. Yang keduanya di bawah tu dosa di antara engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak berkait dengan tinggal kefarduan kewajipan. Kemudian bahagian dosa yang ketiga, dosa di antara engkau dan di antara hamba-hamba Allah. Ini dipanggil dosa kita dengan anak Adam. Ini 3 bahagian dosa. Ini secara ijma', secara ringkasnya ada 3 bahagian dosa. Kemudian nak cerita pula macam mana kita nak bertaubat daripada ketiga-tiga bahagian dosa ni, yang mana terdahulu dalam kitab Minhajul Abidin sudah datangkan rukun taubah. Terdahulu sudah datangkan rukun taubah. Rukun taubah yang pertama, sebagaimana Nabi SAW bersabda, at-taubatun nadamah, bermula taubah ialah menyesal. Itu rukun yang pertama, menyesal kerana terdahulu kita melakukan dosa, menyesal kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rukun taubah itu dikira apabila kerana Allah, menyesal kerana Allah, baru dipanggil rukun taubah. Menyesal kerana kita kena tangkap dah, menyesal lah kitanya kerana kena bubuh dalam penjara, menyesal. Itu tak panggil taubah, sebab menyesal bukan kerana Allah. Menyesal kerana kena tangkap, menyesal kerana kena bubuh dalam penjara, menyesal kerana rahsia kita sudah orang ketahui, malu kita. Jadi menyesal kerana kita jadi malu, itu bukan taubah. Taubahnya menyesal kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kadang-kadang kan bila contohlah berjumpa dengan banduang contohnya, menyesal sangat-sangat. Kenapa menyesal? Kerana menyebabkan
runtuh rumah tangga. Contohnya dah dia dipenjarakan, akhirnya isteri ni pun pasrah lah, menyesal kerana runtuh rumah tangga contoh. Tapi terkadang menyesal ni pun mula-mula bukan kerana Allah, lama-lama tu marilah pula kerana Allah. Tidak semestinya orang menyesal ni kerana ditangkap, kena penjara selama mana di penjara tak panggil taubah, bukan. Terkadang masa mula-mula kena tangkap tu dijatuhkan hukuman, maka menyesallah dianya, menangis-nangis menyesal. Tapi menyesal tu kerana Allah ke kerana yang lain? Mungkin kerana Allah lalu dah mula-mula tu. Mungkin kerana tadilah kerana di penjara, terpisah dengan keluarga, menyesal, menangis. Tapi bila duduk dalam penjara tu, dia jadi kerana lain dah tu. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Ialah terkadang dalam penjara ni pun ada juga dia punya program keagamaan, kan gitu. Mana ada jugalah program keagamaan. Kemungkinan hak mula asal dia menyesal tu bukan kerana Allah, kemungkinan berubah kerana Allah, baru dipanggil rukun taubah. Menyesal kerana Allah. Kemudian rukun taubah yang kedua pulaknya, meninggalkan maksiat yang kita sesali tadi. Meninggalkan maksiat pula dengan ikhtiar, dengan pilihan kita. Dengan ikhtiar, dengan pilihan kita. Adapun kalau maksiat tu kita sudah tidak lakukan, bukan kerana pilihan kita, kerana habis duit. Nak judi tak ada modal, nak joli tak ada modal, bankrupt dah, maka terhenti juga daripada maksiat tersebut. Itu tak panggil taubah. Sebab terhenti bukan dengan ikhtiar, bukan dengan pilihan dia nak hentikan maksiat yang dilakukan. Terhenti kerana tak ada duit. Pada ada. Itu tak panggil taubah. Terhenti kerana apa? Kerana sakit dah, kerana terlantar dah, nak pergi ke mana-mana pun tak mampu dah. Terhenti juga tu. Masa dia sihat, dia segar tu kok, berjudi, minum arak, joli contohnya. Tapi apabila terlantar ni tak boleh nak buat belaka dah tu. Dia nak buat belaka dah tu. Terhenti juga. Tapi bukan kerana Allah. Bukan dia meninggal tu dengan pilihan dia dan kerana Allah, bukan. Kerana sudah tak ada keupayaan. Tak ada belanja, terhenti maksiat. Tak ada keupayaan, terhenti maksiat. Itu tidak panggil taubah. Samalah juga kemungkinan lah. Ketika terhenti mula-mula kerana terlantar ni, mungkinlah maksiat tu terhenti kerana terlantar. Tapi dah duduk lama terlantar ni, marilah kerana Allah. Pada ni tak semestinya dia ni maksiat ditinggalkan kerana dia terlantar. Lama mana dia terlantar tu, tak ada taubah seumpama tu. Sebab dia bukan terhenti maksiat dengan pilihan dia, kerana dia terlantar. Itu mungkinlah mula-mula. Lama-lama dah Tuhan uji dengan sakit, mari keinsafan yang sebenar. Makna memang dia tak mau buat dah. Kalau Tuhan kembalikan kesihatan dia balik pun, dia tak akan buat dah kesalahan yang dibuat pada masa disegar dahulu. Taubah dah tu. Terhenti dengan pilihan dan kerana Allah. Ada ni. Tapi kita kata tu kemungkinan permulaan tu terhenti kerana apa? Kerana habis belanja, terhenti kerana uzur dah. Tak sihat dah. Tu mula-mula kita kata kemungkinan. Maka tu tidak panggil taubah. Taubah ni kita berhenti maksiat dengan pilihan kita kerana Allah. Rukun taubah yang ketiganya, azam bulat di hati, kita tidak akan mengulangi kembali dosa yang kita lakukan terdahulu. Azam bulat di hati. Itu rukun taubah yang ketiga. Sebab kalau orang tu menyesal yang sebenar-benar, sebab itulah menyesal tu rukun taubah yang utama. Daripada menyesal tu, kita pun hentikan maksiat. Daripada menyesal pada masa dahulu kita buat dosa, untuk pada masa akan datang kita azam bulat di hati, tak akan buat lagi dah dosa seumpama tu.
Jadi kira-kira terhenti maksiat pun mari daripada menyesal. Timbul azam bulat di hati, tidak akan mengulangi dosa yang kita lakukan terdahulu pun, mari mana tu? Hak besarnya mari daripada menyesal. Sebab tu Nabi kata at-taubatun nadamah. Bermula taubah ialah menyesal. Menyesal menjadi rukun utama taubah. Sebab kalau hati itu menyesal kerana Allah betul-betul, memanglah akan azam bulat di hati, tidak akan mengulangi. Kemudian dalam kitab Minhaj sudah nyatakan kalau mengulangi pula kemudian, sebab kita lemah kan, kita lemah pada masa terdahulu, kita sudah azam bulat di hati tidak akan buat dah dosa tu. Tiba-tiba kemudian berlaku pula. Kemudian berlaku pula. Sebab apa? Sebab kawan-kawan. Ada kat seumpama tu. Sebab itulah dalam setengah kitab, di antara syarat taubahnya, kita kena tinggal kawan-kawan yang boleh mendorong kita kepada mengulangi dosa tu. Itu di antara syarat taubahnya. Tinggal kawan-kawan yang akan mendorong kita kembali balik kepada maksiat. Kawan-kawan ni dia main keping lah pula. Allah, sekali-sekala je dia main keping. Pada ni, alah sekali je, sekali ni je. Sebab itulah kalaulah kata kita tidak boleh nak tinggal kawan, kita kena tinggal kampung tu, hijrah. Sebab tu hak kisah hak bunuh 99 orang tu, kemudian bunuh pula yang ke-100 tu, yang disuruh kepada orang ni berpindah, berhijrah ke tempat lain. Di antara hikmahnya ke apa? Sebab kalau duduk tempat yang sama, jadi macam-macam lah. Hijrah duduk tempat lain. Itu di antara dia lah. Untuk apa tu? Untuk mengelakkan daripada kita mengulangi balik dosa yang kita lakukan. Sebab kawan ni memang kesan kawan ni. Tambahan pula orang budak-budak sekarang ni, kawan dengan mak ayah, kawan mak besar, mak ayah nombor 2, nombor 3 mak ayah ni, kawan dulu, besar pengaruh kawan. Sebab tu nak tahu apa di antara syaratnya, kena tinggal kawan yang boleh mendorong kita pada maksiat. Kita cari kawan baru, kawan yang akan mengkuatkan lagi kitanya azam nak bertaubah tu. Cari kawan hak molek pula, tinggal kawan hak tak molek tu. Kemudian kita tinggal kawan hak tak molek pun, kita jaga hati kita pula. Kenapa tinggal kawan lama-lama tu? Kawan lama-lama tu dah jadi aku seorang je, jadinya ujuk pula. Pada ni kenapa tinggal kampung tu? Kampung tu dah jadi belaka, aku seorang je baik, jadi kat lain pula. Kenapa tinggal kawan lama tu? Sebab saya lemah, saya tak kuat iman. Kena tahu atas kita sendiri. Kenapa jadi tinggal kampung berhijrah tu? Kerana kita iman lemah, duduk kampung. Duduk kampung tak jadilah. Kita kata duduk bandar, balik kampung dah ni. Sebab apa? Sebab duduk bandar kita iman lemah. Letak atas kita lah. Kita tinggal kawan. Kenapa? Kerana kita lemah. Kita tinggal tempat. Kenapa? Kerana kita lemah, iman kita lemah. Dan kita baru nak bertaubat kan, iman kita ni lemah. Itulah. Jangan tinggal kawan kerana saya seorang je, kawan lain tu tak jadi, saya je hak baik ni. Tu jadi ujuk pula situ. Ada ni. Tapi di antaranya, antara syarat ni kena tinggal lah, yang mendorong kita kembali kepada maksiat. Kita azam bulat dah ni. Tiba-tiba dalam keadaan kita jaga dah, terjadi pula dosa, mengulangi pula dosa. Terjadi pula dosa hak kita tinggalkan terdahulu, yang kita sudah azam bulat di hati tidak akan mengulangi. Itu dosa baru. Itu dosa baru. Kena taubat lain pula lah. Pada ni. Ini kita ahli sunnah wal jamaah. Ada pun Mu'tazilah tidak. Azam bulat di hati tidak akan mengulangi balik dosa, tiba-tiba kemudian buat pula,
Dosa hok buat pula tu satu dosa baru. Dosa hok lama yang Tuhan ampun tu akan gi tulis mula. Tu Mu'tazilah. Ada ni. Jadi sekarang ni dia taubat dengan taubat yang sebenar, dengan taubat nasuha, dengan taubat yang sebenar-benar. Tubu ilallahi taubatan nasuha tu. Bertaubahlah kamu kepada Allah akan sebagai taubah yang sebenar-benarnya. Sebab apa? Rukun taubat lengkap, termasuk azam bulat di hati, tidak akan mengulangi. Tuhan ampun dosa, bersih. At-taibu 'aniz zanbi kama la zanbalah, Nabi kata. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang tu tidak pernah melakukan dosa. Licin. Mana kalau bicara di masyar bersih, tak ada. Pada ni tak ada rekod lah. Ada pun kena hukum dunia, dia ada rekod, kan gitu. Kan hukum dunia dia ada rekod jenayah lampau, kan gitu. Kena tangkap tu kan, ada rekod jenayah lampau. Maknanya hukuman dia selesai dah, dia bebas dah, tapi rekod masih lagi ada. Ada pun orang bertaubat daripada dosa ni tak ada, bersih, licin. Nabi kata seperti orang ni tak pernah buat dosa tu. Mana tak ada rekod-rekod, tak ada nah. Ada ni. Jadi sekarang ni bila taubat, dia taubat yang sebenar, licin, bersih dah dosa. Tiba-tiba azam bulat di hati tadi ni tidak akan mengulangi, tiba-tiba buat pula. Mu'tazilah kata hak licin bersih itu tulis semula hak dosa lama dan campur dengan hak dosa hak baru, hak mengulangi ni. Itu Mu'tazilah. Kita ahli sunnah dah. Hak dosa lama tu ampun dah. Ni hak dosa barulah pula, wajib kena taubat barulah pula. Itu ahli sunnah. Ada ni. Dah betul ke dok di azam bulat di hati itu tidak akan mengulangi, sebab nyata kemudian dia mengulangi taubah kita dengan Allah. Allah Maha mengetahui sama ada kita lengkap ke tidak lengkap ketiga-tiga rukun taubah tu. Allah Maha mengetahui. Kita ni bukan taubah dengan manusia, bukan macam agama kafir tu. Agama kafir tu dia bertaubah mengaku kesalahan dengan manusia. Masuk dalam bilik dia pun mengaku kesalahan dengan manusia. Yang manusia yang dia duk mengaku kesalahan tu, manusia tu lagi banyak kesalahan daripada dia. Ada ni. Mengaku depan manusia. Kita tidak. Kita bertaubah dengan Allah. Sebab tu kita, syariah kita dilarang menceritakan kesalahan dosa kita kepada orang lain. Haram kita cerita dosa-dosa lampau kita. Ni kena jagalah pula ni. Duduk sembang, Allah saya masa muda. Masa muda apa? Berjudi. Masa muda minum arak. Masa muda haram. Kita cerita dosa-dosa lampau kita kepada orang. Haram kita cerita. Sehingga kan kalau dosa lampau yang kita cerita tu dosa yang berkait dengan hukum hudud. Contohnya dosa zina. Dia cerita kepada orang pada masa muda tu pergi golok semua. Tak ada golok. Ni sungai, ni bukan ni sungai Kolok. Itulah di Thailand tu. Masa muda-muda pergi golok semua. Dia panggil cari ni ayam siam, dia panggil. Dia golok semua, dia cerita. Jadi dia cerita dia berzina pada masa lampau. Hak tu kan dengar tu dua orang saksi yang adil, report pada kerajaan, dia kena hukum hudud. Dah kata berzina kena hukum hudud, 4 saksi itu yang melihat kena 4 orang saksi adil yang melihat betul-betul perzinaan berlaku, nampak terang-terang, seumpama tu hok orang hok celok mata tu apa ni, dia ada batang celok mata, kemudian dia ada bekas celok mata tu kan, nampak terang-terang seumpama batang celok mata tu masuk dalam
bekas celok mata. Pada ni. Nampak terang-terang gitu. Kalau nampak duk toko tu, tak nampak hok batang celok mata, masuk dalam bekas celok mata, tak boleh kira gitu. Dah macam mana tu? Nak nampak macam tu kata nak cukup syarat 4 saksi ni. Masa Nabi tak pernah pun dapat 4 syarat ni, 4 saksi ni. Hak masa Nabinya mengaku. Hak berlaku pada masa Nabi. Mana tambah pula sekarang ni orang duduk dalam bilik. Duduk dalam bilik. Mana kalau ketuk-ketuk tu dia bukan kata dia cabut dah barang dia tu, pakai baju dah pada ni. Nak apa macam mana? Kita ikut celah-celah balata. Itu kalau rumah orang, rumah papan hok rumah hok ada lubang. Dah, kita kat lubang celata, nampak tak? Batang celok masuk dalam bekas celok. Tak nampak stokor gitu je. Mana ni? Maknanya nak menetapkan hukum ni bukan mudah. Agama pula bukan nak menghukum. Ni kalau kata hak 4 saksi tu. Keempat-empat pula kena saksi yang adil. Tengok betul-betul. Adapun kalau dia mengaku 2 orang saksi sudah cukup. Mengaku 2 orang saksi sudah cukup. Saya masa muda saya berzina. Dengarlah 2 orang saksi yang adil, report pada kerajaan kena hukum hudud kepada dia. Kalau masa dia berzina tu dia belum berkahwin, kerajaan kena sebab dia 100 watang. Kalau masa dia berzina tu dia sudah berkahwin, kerajaan kena rejam sampai ke mati. Ni 2 saksi yang dengar pengakuan dia. Hak 4 saksi, hak tengok. Maksud bawa 4 saksi. Macam tak ni? Haram cerita dosa lampau kepada seseorang, sehingga kan dalam hukum syarak kita, kalau orang tanya kita, kamu ni masa joli-joli dulu ni, kamu biasa minum arak tau, kamu biasa judi tau, wajib kita dusta dan kita nafikan, tidak sama sekali. Wajib dusta. Mana ni? Jangan pula Allah mu tanya. Dia tak boleh sebenarnya cerita dosa lampau pada orang ni, tapi oleh kerana kamu tanya, saya kalau bohong pula jadi tambah dosa baru pula. Saya kata tak pernah lah, saya pernah. Dosa baru pula sayanya. Lepas tu dia pun cerita tu dosa pula. Sebab apa? Sebab dia wajib bohong. Bohong tu boleh pahala sebab wajib. Gitu pula ilmu. Lepas tu kata nak kena dosa pahala ilmu. Ketidak tukar tak ada ni. Dia tak cerita dosa lampau, tapi bila orang tanya, kalau dia kata tidak, berarti dia bohong. Ada ni? Bohong, dusta haram. Jadi untuk mengelak daripada haram dosa tu, dia pun cerita sebenar. Bukan dia saja-saja cerita sebab orang yang bertanya. Kena-kena dia cerita tu berdosa. Kalau dia bohong tu boleh pahala sebab wajib bohong. Kita ingat ke cerita okey lah sebab cerita benar. Bohong tu berdosa lah sebab dusta. Ada. Hati kata dosa pahala balik pada ilmu. Wajib dusta. Ini agama kita. Dosa tidak cerita pada sesiapa. Ada satu program yang dibawa oleh orang yang tidak dalam dasar ilmu agama. Dia buat program, ni orang Islam kan? Dia buat program sama-sama mengaku dosa lampau. Ni mengaku dosa dia, ni mengaku dosa dia. Kalau kata satu rakaman tu orang perempuan, isteri orang, dia mengaku dosa dia dengan suami. Adalah dia dosa dengan lelaki lain lah, mengaku dia macam cinta macam gitulah, makna dia ada kesalahan. Dia mengaku depan ramai, suami pun ada situ. Lepas tu sama-sama minta maaf, nangis-nangis. Itu bukan program agama seumpama tu. Itu program orang jahil. Tapi yang bimbing tu nama dia ustaz juga. Jahil. Sekarang ni cerita pada seorang pun tu tak boleh. Ni kita cerita pula dalam program yang orang ramai. Lepas tu ada rakaman pula live, ribu-ribu juta pula tengok pengakuan dosa kita.
Hak agama kafir tadi dia mengaku dalam bilik seorang dengan seorang je. Ni dok ni mengaku depan ramai. Kemudian menangis-nangis lah pulaknya. Ni kata menangis-nangis tanpa ilmu, bukan jadi taubat, jadi dosa lain pula jadinya. Jadi kita bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada hati kita bulat ataupun tak bulat, azam tidak akan mengerjakan dosa tu, Allah Maha mengetahui. Ada ni, Allah Maha mengetahui. Hak cakap kat mulut ni bukan kata azam tidak akan mengulangi, disertakan dengan akad sumpah benar. Dok doh sumpah doh tak akan buat doh. Ni kalau dengar orang tu ia kedok tu hati dia dengan Tuhan lah guana. Betul-betul dah hati dan azam ke tidak. Hak tu cakap depan orang ni kadang-kadang capur dengan helah je. Tapi nak ceritanya, hak taubah yang sebenar, azam bulat di hati, tidak akan mengulangi, Allah Maha mengetahui. Betul, azam bulat di hati tidak akan mengulangi. Taubah nasuha, Allah Ta'ala akan ampun dosa itu. Dan kenapa pula berlaku pula kemudian? Dah kita lemah. Berlaku pula kemudian, dosa baru yang wajib kita segera bertaubah pula. Dosa lampau tak ada, dah tak ampun dah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilahnya, hak dosa lampau yang telah diampuni, yang telah bersih, Tuhan tulis semula. Hak dosa kemudian ni, dosa hak baru ni, hak dosa lampau Tuhan tulis semula. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah, itu Mu'tazilah. Tapi kalau dengar situ nampak tegah Mu'tazilah pula dah. Ya, Tuhan ampun dosa. Ingat baik, kalau buat semula dosa Tuhan ampun, Tuhan akan tulis semula. Orang nampak tegah dia pula. Dah. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Ada ni. Taubat baru pula. Taubat dengan taubat yang nasuha, mencukupkan 3 rukun taubah tadinya, menyesal, kemudian meninggalkan maksiat pada masa sekarang, azam bulat dah tidak akan mengulangi, berlaku pula kemudian dosa baru pula. Berlaku pula kemudian dosa baru pula. Memang duduk bertaubah kemudian berlaku, bertaubah kemudian berlaku ni, ginilah kita taubah kemudian lah. Bila hari tua ni, yang masa ni muda lagi ni, betul lah bertaubat sungguh, azam bulat arti semua tidak akan mengulangi. Tapi orang muda ni, orang muda ni dia jadi pula tak boleh gitu kata dia, bertaubat dengan Allah, menangis-nangis kemudian buat pula bertaubat, lepas tu buat pula bertaubat, lepas tu buat pula. Ginilah taubat masa tua-tua lah. Ni timbul pula hati kata gitu. Kalau taubat masa tua ni memang tidak mengulangi dah lawan kali. Sekali dengar tu macam ya juga. Masa muda ni taubah kemudian buat, taubah kemudian buat. Kalau taubah masa tua, kemungkinan lah kuat sikit boleh bertahan sebab tua dah. Taubah lepas tu terus tak buat-buat. Jadi ginilah tunggu masa tua lah. Bunyi macam sedap. Imam Ghazali kata itulah dia tipu daya syaitan. Kenapa tipu daya syaitan? Tahu ke kita hari tua, umur kita panjang, kita mati bila-bila masa kan? Dah kita bertaubah sekarang, azam pula dia tidak akan mengulangi, berlaku pula di masa akan datang, kita pun tak tahu, dan kita minta doa dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala kuatkan iman kita, Allah Ta'ala tetapkan hati kita atas agama dan atas ketaatan. Akan datang mana kita tahu, bertaubahlah sekarang. Akan datangkan nanti kah? Itu benda akan datang. Nanti tua lah baru nak bertaubah. Kita tahu ke umur kita siapa umur tua? Imam Ghazali kata tu tipu dari syaitan pula. Lepas tu macam mana? Taubah lah. Berlaku taubah pula. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihi orang yang banyak bertaubah. Orang yang banyak bertaubah. Sebab apa? Sebab kita tidak maksum, berlaku dosa bertaubah, berlaku dosa bertaubah, tapi dengan taubah yang nasuha, lengkap ketiga-tiga rukun taubah. Kemudian di pembicaraan pembahagian dosa kepada 3 ni ditambah pula dengan rukun tambahan hak tambah daripada 3 tu. Hak di sini dosa yang pertama, dosa meninggalkan kefarduan,
tinggal semayang dahulu, tinggal puasa dahulu, dahulunya zakat tak bayar, nega lama dah. Nega lama dah. Lama tu barulah macam mana zakat ni kena bayar tak lagi ni, barulah pergi tanya. Pergi tanya pejabat lah contohnya, baru pergi tanya kena dia wajib bayar zakat tu lama dah. Lepas tu macam mana dia kena? Dia kena ni, dia kena tunaikan balik ke hak zakat tu. Dosa meninggalkan kafarah. Ni masa-masa dahulu dia pernah bersetubuh dengan isteri di siang hari bulan Ramadan. Sungguh ni ada mari macam mana ustaz? Dalam orang ialah nikah, dia kata nikah ni orang sekarang nikah dia kata bukan kira dah bulan apa, dia kira cuti sekolah je. Cuti sekolah nikah. Lepas tu dekat-dekat bulan Ramadan dia kata maka bersetubuh dengan isteri di bulan Ramadan. Akhir guna kafarah. Kafarahnya apa? Puasa 2 bulan turut-turut. 2 bulan turut-turut. 30 hari capur 30 hari. Bulan Islam kita ni ada 29. Bukan 29 capur 29. Mana ni? Kan kita kan bulan Islam 29 30. 29 30, 28 tak ada, 31 tak ada. 2 bulan turut-turut ni bukan capur 29 capur 29. Waktu tu kurang dah 2 hari jadi 58. 30 capur 30 turut-turut. Turut-turut. Hari yang ke-60, hari last, hari terakhir demam. Demam ni demam pelik. Maknanya kalau tak makan memang out lah kita kata. Ada kata ke out. Memang tak boleh pergi dah. Mati dah kalau tak. Hari yang ke-60 dah ni. Hari ke-60 dia pun terpaksa lah kena berbuka puasa. Sebab apa? Kalau tak berbuka mudarat. Kena mula semula hari yang pertama pula. Cukup 60. Gimana? Tu kalau berlaku satu hari saja. Kalau hari lain berlaku pula, hari lain berlaku pula. Tapi kalau satu hari tu berlaku berulang-ulang bersetubuh, satu kafarah je. Satu hari tapi berulang-ulang bersetubuh dengan isteri, hanya satu kafarah je. Tapi kalau hari lain, 2 bulan turut-turut untuk satu kafarah, 2 bulan turut-turut untuk satu kafarah. Ni macam mana pula kalau meninggalkan kewajipan bayar kafarah. Ni dia ada rukun tambahan pula. Cuma mazhab Syafi'i kita ni kena atas orang lelaki saja. Orang perempuan tak kena kafarah tu. Kalau mazhab Hambali dan mazhab-mazhab yang lain, lelaki kena kafarah, perempuan pun kena kafarah. Mazhab Syafi'i kita tidak. Perempuan tidak kena kafarah, lelaki saja kena kafarah. Tapi atas pandangan mazhab Hambali, perempuan kena kafarah 2 bulan turut-turut juga. Orang perempuan tak akan dapat 2 bulan turut-turut sebab perempuan akan ada masa haid. Orang perempuan ni boleh puasa 2 bulan turut-turut apabila dia hamil. Apabila dia hamil, haid dia tak ada, roliknya 9 bulan lah. Tu hamil barulah tak ada datang uzur kita kata. Kalau tidak hamil, orang perempuan pasti ada masa haid. Macam mana nak dapatkan 2 bulan turut-turut dalam mazhab Hambali? Dalam keadaan perempuan tu memang ada haid di tengah tu. Jadi mazhab Hambali kalau ada haid, hak 2 bulan turut-turut tu tak putus. Cuma berhenti je puasa pada masa haid 5 hari ke 6 hari 7 hari ke, suci kembali, sambung balik 60 tu. Dia tak putus dengan terhenti kerana haid. Itu mazhab Hambali lah, sebab perempuan pun ada kafarah. Tapi mazhab Syafi'i itu orang lelaki saja. Dia ada ilah dia lah. Sebab orang lelaki batal puasa dengan bersetubuh, orang perempuan batal puasa bukan kerana bersetubuh. Orang perempuan batal puasa kerana masuk sesuatu ke dalam rongga kubul kemaluan hadapan. Dan apa beza bersetubuh dengan masuk sesuatu ke dalam rongga? Ya, bersetubuh masuk sesuatu dalam rongga juga kan? Dalam rongga kubul perempuan. Dia begini, dia masuk hasyafah. Kena hasyafah? Kena ada hasyafah tau? Tak kena. Tuan ni tak kena. Hasyafah, kepala zakat.
Dia masuk hasyafah, masuk setengah hasyafah, dia sudah kira masuk sesuatu ke dalam rongga, perempuan tu sudah batal puasa. Tapi belum lagi dinamakan bersetubuh. Bersetubuhnya bila? Selepas masuk sekalian hasyafah, barulah dinamakan bersetubuh. Jadi ketika masuk separuh hasyafah, perempuan sudah batal puasa, lelaki belum. Sebab bersetubuh ni bukan masuk dalam rongga lelaki ke masuk dalam rongga lelaki, masuk dalam rongga perempuan kan. Jadi lelaki belum batal lagi. Dengan masuk satu rongga, lelaki tidak ada masuk satu rongga. Jadi bila lelaki batal puasa? Selepas masuk sepenuhnya hasyafah kepala zakar, barulah batal puasa lelaki atas nama apa? Atas nama bersetubuh. Kena kafarah. Perempuan batal puasa sebelum sampai nama bersetubuh. Dia batal dah sebelum tu. Batal kerana masuk sesuatu ke dalam rongga. Faham tak ni? Lepas tu perempuan tak kena kafarah. Sebab bersetubuh selepas, maknanya kalau beginilah, masuk separuh, lepas tu berhenti. Orang mari, orang masuk separuh barunya berhenti. Berhenti. Perempuan puasa batal dah. Lelaki tak batal lagi sebab belum lagi dinamakan bersetubuh. Lelaki belum batal lagi puasa, perempuan batal dah sebab masuk sesuatu ke dalam rongga. Jadi perempuan batal bukan kerana bersetubuh, perempuan batal kerana masuk sesuatu dalam rongga. Maka perempuan tidak ada kafarah dalam mazhab Syafi'i kita. Mazhab Hambali sama je, lelaki perempuan. Jadi macam mana nak taubah daripada kafarah? Dia ada rukun tambahan di sininya. Maka hendaklah ia qadakkan sebab mungkin dapat segala wajibat yang tinggalkan itu. Sembahyang kena sembahyang semula, puasa kena qadak kembali. Zakat tadi tu, zakat menega dia contohnya, dia kena kira daripada hak-hak permulaan wajib zakat hak dia tak sedar tu. Sehingga kan pada masa dia tahu dia wajib bayar zakat ni, nega dia jatuh dah. Ada orang nega dia jatuh dah. Pada ni hak Covid ni kan, neganya jatuh dah. Dia tetap kena bayar zakat perniagaan yang dia tak bayar pada ketika dia wajib bayar. Ada ni. Dia kena wajib, dia kena qadakkan kembali. Kalau hak kafarah tadi, dia kena puasa 2 bulan turut-turut. Lepas tu kalau kiraan orang ni dah tua dah, tak mampu dah, ada dah pandangan lain apa semua tu, waktu itu kita cerita kat belakang waktu. Ada juga ilmu kena cerita kat belakang. Ni ilmu kita cerita cara umum dulu ni. Hak mazhab Syafi'i kita cara umum. Hak sepik-sepik itu itu cerita kat belakang. Hak tu kena bawa pisang sikat, kita ceritalah hak tu. Ada dok pandangan-pandangan hak tak kena puasa 2 bulan turut-turut, kena ganti hak kewajipan yang lain ke. Sebab kita ni bukan nak bicara bab kafarah ni. Cerita saat ni berpanjang dah, cerita detail dah ceritanya. Kita nak cerita bab taubah ni. Jadi rukun taubahnya kena qadakkan kembali. Berarti terdahulu ada 3 rukun taubah. Menyesal. Sekarang kita sudah tinggalkan maksiat. Yang ketiga, azam bulat tidak akan mengulangi kembali. Ni ada rukun taubah yang keempat, qada kembali. Sebab saya sebelum PKP sebut dah hak berkaitan dengan qada sembahyang belum cerita, tapi cerita dah secara ringkas. Sebelum PKP dahulu saya sentuh dah berkaitan dengan puasa. Sentuh dah berkaitan dengan puasa. Kemudian puasa ni pula ada video langkah tahun. Tu saya sebut dah terdahulu masa sebelum PKP. InsyaAllah kita akan sebut baliklah kemudian. Jadi hak berkaitan dengan qada kembali ni, hak tinggal sembahyang tinggal puasa ni, tak ada contoh dah senang. Rukun taubah yang pertama menyesal kerana dahulu tinggal sembahyang, tinggal puasa sebesar-besar dosa. Tinggal sembahyang 1 hari, nama 1 waktu, nama sudah tercatat di pintu neraka. Tinggal puasa Ramadan 1 hari, kalau kita puasa sepanjang hayat sekalipun, kita tidak akan dapat tampung kekurangan kerana kita tinggal puasa Ramadan dengan sengaja hak 1 hari. Taubah tu diterima oleh Allah. Tapi nak cover balik ni, kita pernah tinggal puasa Ramadan 1 hari, kita nak puasa sepanjang hayat kita sekalipun, tidak akan dapat nak cover balik, nak tampung balik hak sehari tu. Disebut dengan benda ni pahala hak kita tinggal puasa hak 1 hari tu. Sekarang kita semayang dok tinggal dah, puasa dok tinggal dah. Rukun taubah ketiga, azalan bulat di hati,
kita tidak akan mengulangi balik tinggal sembahyang dan tinggal puasa. Ni rukun taubat yang keempat, wajib kita qadakkan kembali sembahyang, wajib kita qadakkan kembali puasa. Rukun taubat yang keempat. Boleh tak saya nak taubah daripada tinggal sembahyang puasa tapi qadak saya tak ambuh? Tak ada rukun, tak bagi taubah lah. Boleh tak saya nak sembahyang rokok tak ambuh? Tak bagi sembahyang sebab rokok tu rukun. Boleh tak saya nak taubah tapi saya tak mau qada sembahyang puasa? Itu rukun. Tanpa qada sembahyang, tanpa qada puasa, tidak cukup rukun taubah, tidak dinamakan bertaubah. Nak panggil taubah kena mencukupkan rukun taubah, meninggalkan kafadah. Jadi 4 rukun. Rukun yang keempat, qada seberapa mungkin yang dapat daripada segala wajibat yang ditinggalkan. Itu insya-Allah minggu hadapanlah kita sambung balik berkaitan dengan rukun taubah, meninggalkan kefarduan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.